perkara penting. Okey, mari kita bincangkan dulu benda tu. Kebanyakan pelajar dia masih lagi not sure certain phrases yang digunakan dalam KSSM tingkatan 4 ni. Okey, apa maksud domain moral? Pernah dengar perkataan domain moral? Okey, domain maksudnya kita ada kita ada 3 domain moral dalam pendidikan moral KSSM tingkatan 4. Pertama ialah penakulan moral. Penakulan moral, emosi moral, dan kita ada perlakuan moral. 3 domain moral ini sangat penting dalam mewujudkan murid yang berakhlak tinggi. Okey, apa maksud penakulan moral? Apa maksud emosi moral? Dan apa maksud perlakuan moral? Okey, ramai pelajar masih lagi confused, masih lagi tak faham maksud-maksud benda ni. Okey, cikgu akan terangkan, saya akan cuba terangkan supaya pelajar boleh faham apa maksud dia. Okey, apa maksud penakulan moral? Penakulan moral maksudnya anda boleh berfikir sebelum bertindak. Okey, you can think before you do something. Itu maksud penakulan. Perkataan penakulan maksudnya able to think. Okey? Dan keupayaan mental. Penakulan ini memerlukan keupayaan mental untuk menakul dalam sesuatu yang kabur. For example, penakulan sangat penting dalam sesuatu situasi ataupun konflik ataupun dilema. So normal situasi kita tak perlukan sangat penakulan moral. Kalau kita ada dilema, we don't know which one to choose. Betul ke salah? Patut ke tak patut? So untuk menjawab benda ni, untuk memilih jalan yang betul, penakulan moral sangat penting. Fikir dan jawab. Okey? Untuk mengatasi situasi yang kabur seperti dilema atau konflik. Okey, itu maksud penakulan. You can able to think. Okey, next. Apa maksud emosi moral? Okey? Emosi moral maksudnya motivation dalam diri awak. Emosi yang memberikan motivasi. Okey? Contohnya adalah dalam dilema. Anda sangat sedih. Okey? Putus asa. Emosi ni semua. Emosi ni akan memberikan efek kepada perlakuan anda. Okey? Maka emosi moral sangat penting untuk dijadikan sebagai motivasi untuk murid membuat perlakuan moral. Jangan gunakan emosi yang salah. Okey, emosi yang salah akan memberikan perlakuan yang salah. Maka emosi moral menggalakkan murid, memotivasikan untuk membuat perlakuan moral yang baik. Okey, apa maksud kesedaran emosi? Kesedaran emosi melahirkan kepedulian, you care for something, dan hati nurani, hati yang baik yang menyebabkan kita rasa gembira jika kita buat benda yang betul dan kita rasa bersalah jika buat benda yang tidak betul. Okey, itulah emosi yang moral ya. So kalau kita tahu kita buat salah, kita akan rasa salah. Okey, itu maksudnya perlakuan moral dan emosi moral ya. Contoh kita tahu benda tu salah. Ya. Sekejap ya. Tadi saya perasan ada satu soalan. Ada satu soalan. Apa ni jawapan kepada soalan bahagian A dan bahagian B boleh guna gaya yang sama tak? Dia tanya. Gaya yang sama maksudnya apa? Untuk jawab soalan struktur. Cara menjawab soalan bahagian A. Okey. Okey, bahagian A soalan struktur, caranya sama saja. Mesti fokuskan watak. Okey, mesti fokuskan nilai dan perlu ada nilai-nilai yang positif sahaja. Perlu menggunakan perkataan-perkataan yang positif saja sepatutnya, sewajarnya. Okey, gaya dia sama saja. Bahagian A dengan bahagian B. Kita dah biasa dengan bahagian A dengan bahagian B. Yang baru ialah bahagian C saja. Format je yang beza. Okey, baik. Boleh teruskan. Okey, kita teruskan dengan emosi moral ya. So, kadang-kadang pelajar akan tanya, kenapa cikgu saya tak boleh nak buat benda ni?
Okey, kalau anda rasa benda yang anda buat tu salah, secara tidak langsung emosi anda akan berubah. Jika emosi itu betul, maksudnya perbuatan anda tu betul. Okey, contohnya kalau you nampak kucing dekat tepi jalan, you pergi tendang dia. You rasa gembira ke buat benda begini? Dari segi emosi moral tak betul ya. Okey, kadang-kadang niat untuk fun, niat untuk just for fun tak betul sebenarnya. Okey, kalau jawapan untuk emosi moral, kita tak boleh buat benda-benda macam tu. Itu maksud emosi moral. We have to feel guilty kalau buat benda yang salah. Itu yang kita mengajar dari segi emosi moral. If you don't feel guilty, maksudnya anda tak ada rasa kepedulian. We don't care. We don't bother. Okay, contohnya ada kita nampak jiran kita susah. Okay, kita makan dengan baik, dia tak ada makanan. So nilai emosi moral ni sangat penting. Kita kena peduli kepada keperluan orang lain. Kita kena peduli kepada perasaan orang lain. Okay, itu maksud emosi moral. Okay, kita teruskan dengan perlakuan moral. Sebenarnya perlakuan moral ini ada kaitan dengan penakulan dan emosi. Mula-mula kita fikir dan kita kaitkan dengan emosi kita dan terjadilah perlakuan kita. Okey, maka perlakuan moral ialah tindakan moral yang berkaitan antara penakulan moral dan emosi moral. Kita boleh fikir dengan betul, emosi kita betul, maka tindakan jika akan kita jadi betul. Maka ada satu how to say that kita ada link, okay? Penakulan moral, emosi moral dan tindakan moral ni saling berkaitan dalam membentuk akhlak yang mulia. Okay? Itu maksud perlakuan moral. Dan aplikasikan 3 domain moral ini. Okay? 3 domain tadi yang cikgu cakap tadi, penakulan, emosi dan perlakuan. Bersama dengan 18 nilai universal untuk menghasilkan insan yang berakhlak mulia. Okay? Can think, can control your emotion and good attitude. Itu ialah kita nakkan. Okay? Untuk insan yang berakhlak mulia. Okay. Cuba kita selesaikan dilema moral ini. Perkataan dilema moral ini sangat famous dalam kalangan pelajar tingkatan 4. Okey, setiap unit kita ada dilema moral. Okey, apa maksud dilema? Dilema maksudnya satu keadaan ataupun situasi di mana anda rasa tindakan anda ni memerlukan penakulan. Tindakan anda ni memerlukan emosi moral supaya perlakuan ini adalah betul. Okey, cikgu ulang Dilema moral maksudnya perlukan penakulan moral, you have to think. Perlukan emosi moral yang betul, emosi awak mesti betul supaya perlakuan awak pun betul. Okey, cuba kita tengok dilema ini. Okey, dilema ialah anda terlihat dompet ataupun duit tercicir di atas jalan raya. Okey, anda melihat duit tercicir di atas jalan raya. Okay, I can see people are smiling. If you see money on the road, of course, sebagai manusia yang biasa, kita akan ambil duit itu. Betul tak? Okay, tetapi dari segi moral, okay, kita boleh mewujudkan 2 situasi di sini. Okay, 2 situasi di sini. Kalau anda nampak duit di atas jalan. Okay, situasi pertama. Jawapan, apakah tindakan anda? Tindakan anda mestilah berlandaskan prinsip moral. Okey, kita ada 2 prinsip moral Okey, prinsip moral kita ada 2. Satu ialah prinsip keadilan dan satu lagi ialah prinsip keprihatinan. Okey, apa beza prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan? Okey, kita lihat dari segi prinsip keadilan. Jika lihat duit atas jalan raya, jangan ambil. Okey, kita tidak sewajarnya ambil duit tersebut. Sebab dari segi prinsip keadilan,
benda ni ialah salah dari segi undang-undang. Of course, duit itu bukan kepunyaan kita kan. So memang salah kalau kita nak ambil duit itu. Dan apakah tindakan yang sewajarnya? Okey, serahkan kepada polis. So untuk menyelesaikan dilema ini, first kita perlu menakul, berfikir dulu. Lepas tu tengok emosi anda, sama ada betul-betul anda ada emosi untuk bantu orang lain ataupun untuk bantu diri sendiri, ataupun anda rasa bersalah untuk ambil, dan apa perlakuan seterusnya. So anda boleh kaitkan penakulan, emosi dan perlakuan. Okey, hasilnya kita serahkan kepada polis. Dari segi keadilan, prinsip keadilan, inilah sewajarnya anda lakukan. Okey? Okey, ada juga yang tanya, bolehkah kita ambil duit itu dan bagi kepada charity? Okey, kita tengok situasi seterusnya. Saya faham, saya boleh baca isi hati anda. Okey, salah ke cikgu jika anda ambil dan jika anda terdesak? Okey, you are in that situation to take. Dan you tak ada duit masa tu, nampak duit dekat jalan raya, salah ke ambil? Okey, jawab berlandaskan prinsip moral. Tadi kita jawab berlandaskan prinsip moral. Dan prinsip moral yang kedua ialah prinsip keprihatinan. Okey, dari segi prinsip ni, okey, anda dibenarkan untuk ambil kerana terdesak, ataupun anda dibenarkan untuk ambil dengan niat untuk membantu orang lain. Okey, itulah beza antara prinsip keadilan dengan prinsip keprihatinan. Okey, kalau ditanya jawab berdasarkan prinsip keprihatinan, jangan pula tulis saya akan ambil. Okey, tapi mesti ada sebab yang munasabah. Okey, satu lagi. Saya juga terdesak untuk mengambil kerana saya sendiri dalam kesusahan. Ini anda prinsip keprihatinan memang betul. Okey? Dan anda boleh dianggap sebagai benda ni boleh dianggap sebagai rezeki jika boleh membantu menyelamatkan nyawa. Okey, dapat duit dekat tengah jalan raya, masa tu memang anda dalam perlukan duit, ataupun anda berniat untuk membantu orang lain, tak salah. Okey, tak salah untuk ambil. Tapi kita tidak menggalakkan untuk menggunakan duit tersebut untuk benda-benda yang tak baik, untuk keperluan diri sendiri. Of course, it's not good. Okey, sebab ramai lagi yang dalam kesusahan. Orang yang tercicir duit itu pun mungkin dalam kesusahan. Betul tak? Kita tidak tahu apakah situasi orang yang tercicir duit itu. Mungkin dia akan datang balik untuk cari duit tersebut. Okey, kalau anda tidak ambil, mungkin dia dapat jumpa balik. Betul tak? So maka itu adalah berdasarkan penakulan anda dan juga emosi anda. Okey? So cikgu dah terangkan dua prinsip moral dalam cases M kita ada dua prinsip moral. Satu ialah prinsip keadilan. Yang kedua prinsip keprihatinan. Okey, ini dua prinsip kena hafal, kena tahu. Okey, kita teruskan ya. Ada yang jawab perlu berikan pada orang lain. Ya, itu semua terpulang pada anda. Jangan risau jangan risau. Okey, dilema moral ini sebenarnya memberikan kita peluang untuk memberikan fokus kepada situasi yang menimbulkan dilema. Apa maksud dilema? Memberikan fokus kepada situasi yang menimbulkan dilema kepada seseorang untuk membuat pilihan tindakan yang patut dan wajar dalam menyelesaikan situasi tersebut. Itu maksud dilema moral. Okay, you are pushed to that situation to decide to take the action. Okay, tetapi perlakuan anda, tindakan anda mesti berdasarkan kepada domain moral. Okay, contoh pernahkah anda mendengar perkataan ini? Euthanasia. Euthanasia, apakah maksud ini? Pernah dengar? Okey, apa maksud dia?
Sebenarnya euthanasia ialah ada negara yang meluluskan membenarkan euthanasia mengikut syarat-syarat tertentu. Okey, euthanasia ialah government ada government yang ini ialah newspaper terkini mengenai euthanasia. Adakah sama ada dia secara legal dari segi undang-undang, dibenarkan dari segi undang-undang Malaysia. Sebenarnya Malaysia dia tidak menggalakkan euthanasia. Okey, ini cikgu bagi satu situasi Euthanasia ialah mencabut nyawa secara perlahan untuk menamatkan seksa kerana penyakit. Okey, saya rasa anda pernah dengar doktor memberikan situasi di mana ahli keluarga tidak dapat diselamatkan dan dia terlalu menderita kerana penyakit tersebut. Dan ada juga ahli keluarga yang meminta untuk mencabut nyawa seseorang kerana dia terseksa dengan penyakit tersebut. Itu maksud euthanasia. Okey? Adakah benda ni betul? Adakah benda ni salah? Okey, kita akan lihat ini adalah satu dilema. Okey, kalau keputusan keluarga itu untuk mengikuti euthanasia, maksudnya keputusan ahli keluarga adalah berdasarkan prinsip keprihatinan. Okey, cikgu nak terangkan sikit. Kalau keluarga tersebut merasakan adalah lebih baik untuk mencabut nyawa ahli keluarga tersebut kerana anda tidak lagi sanggup melihat penderitaan. Okey, maksudnya keputusan ahli keluarga untuk menamatkan nyawa itu adalah berdasarkan prinsip keprihatinan. Okey, prinsip keprihatinan juga boleh digunakan untuk mengambil keputusan untuk contoh lain seperti keguguran anak. Okey, menggugurkan anak. Memang salah di segi undang-undang, memang salah dari segi agama untuk menggugurkan anak. Okey, terutamanya kalau ada anak luar nikah. Memang salah di sisi undang-undang. Tetapi kalau ada dilema di mana ibu tersebut memang mengalami masalah penyakit ataupun ada efek yang akan memberikan kesan kepada kesihatan dia, maka menggugurkan anak tu tidak jadi salah untuk menjaga, untuk menyelamatkan nyawa ibu tersebut. Okey, ini contoh satu lagi yang kita nak mengamalkan prinsip keprihatinan. Kalau menurut prinsip keadilan, of course memang dia salah. Salah dari segi undang-undang. Okey, membuang bayi memang dia salah dari segi undang-undang. Menggugurkan anak salah dari segi undang-undang. Salah dari segi agama. Okey? Jika kita ikut prinsip keadilan, perbuatan tersebut adalah salah di sisi undang-undang. Okey? So anda kena tahu kalau soalan tanya mengikut prinsip keprihatinan, apakah tindakan anda? Kalau ditanya mengikut prinsip keadilan, apakah tindakan anda? Maksud jawapan anda mengikut prinsip moral. Jangan beri jawapan sendiri. Kalau nak beri jawapan sendiri, boleh, tapi mesti ada justifikasi mengikut prinsip ini. Saya harap murid-murid faham Okey. So, tadi cikgu dah cakap 3 domain moral. Cikgu ulang, 3 domain moral: penakulan, emosi dan perlakuan. Dan cikgu dah ajar 2 prinsip moral, iaitu prinsip keadilan dan prinsip keprihatinan. Okey? Okey, ingat. Tiada jawapan yang betul atau salah jika anda boleh justifikasikan alasan anda. Justifikasi maksudnya ada uraian, ada penjelasan yang kukuh berdasarkan nilai moral. Okey, berdasarkan prinsip moral. Tolong ingat KSSM kita gunakan perkataan prinsip. Okey, jika jawapan anda betul dari segi prinsip moral, iaitu keadilan dan keprihatinan.
Dan anda mengambil keputusan berdasarkan 3 domain moral. Pelajar-pelajar boleh ingat tak perkataan domain moral ini? Berapa? Ada 3 domain. Okey? Kita ada 3 domain iaitu perlakuan, emosi dan perlakuan. Maaf ya, bukan 3P ya. PEP sebenarnya. Okey, kalau nak short form kan kita panggil PEP. Perlakuan, emosi dan perlakuan. Okey, domain moral, penakulan, emosi dan perlakuan. Okey? So ingat, tiada jawapan yang betul atau salah jika anda boleh justifikasikan alasan anda. Okey. Saya rasa itu sahaja daripada cikgu untuk kali ini. Salam sayang daripada saya, Puan Kalai Selvi dari SMK Konvent Kajang, Selangor.